Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 891 dan antara paparan utama. PKP, dilema tutup sepenuhnya dan buka sekerat-sekerat. Adakah Perikatan Nasional akan derhaka pada Sultan Johor? Pemimpin tebuk atap ketinggalan bas isu Palestin. Kenapa WCT mahu singkirkan MAHB? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sementara kita tertanya-tanya kenapa program imunisasi yang begitu pantas dijalankan ke atas wakil rakyat bergerak umpama kelajuan siput babi kepada rakyat, kerajaan Kluk-Klek flip-flop kini tak tahu nak buat macam mana dengan COVID-19. Nak buat perintah kawalan pergerakan PKP sepenuhnya, total lockdown atau sekerat-sekeratnya, semi-lockdown. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tiada negara di dunia yang menutup ekonomi mereka sepenuhnya dalam menghadapi gelombang kedua dan ketiga COVID-19. Sebaliknya, kata beliau, negara-negara lain hanya memperketat prosedur operasi standard SOP mereka dan menyekat aktiviti sosial sahaja. Inilah juga pendekatan Malaysia, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, PKP 1.0 yang dilaksanakan dari 18 Mac hingga 3 Mei 2020 telah berjaya mengurangkan kes COVID-19 tetapi dengan impak yang mendalam kepada ekonomi dan mengakibatkan kehilangan pekerjaan. PKP 1.0 dianggarkan telah memberi kesan kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari kepada ekonomi negara. Sekiranya tindakan penutupan ekonomi secara menyeluruh seperti PKP 1.0 diambil, ini akan mengakibatkan negara tergelincir dari landasan pemulihan ekonomi dan menggugat kemungkinan Malaysia mencapai pertumbuhan 6.0 hingga 7.5% bagi tahun 2021 seperti yang diunjurkan pelbagai pihak termasuk Bank Negara Malaysia, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa, tegasnya. Beliau mengagarkan dengan penutupan penuh kegiatan ekonomi seperti PKP 1.0, bilangan rakyat yang menganggur dijangka mencecah 1 juta. Maknanya, pandangan Menteri Kewangan sama dengan pendirian pengerusi Selangor Task Force COVID-19, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, bahawa total lockdown bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi isi rumah, malah akan memberi tekanan kepada banyak pihak. Sementara itu, Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia PPI-PBM tidak bersetuju kerajaan menutup sepenuhnya sektor ekonomi seperti PKP tahun lalu. Presiden PPI-PBM Datuk Azman Yusof menegaskan bahawa lebih 5,000 ahli persatuan yang terdiri daripada syarikat, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta mikro menanggung kerugian sejak pandemik melanda negara. Justru PPI-PBM tidak bersetuju sekiranya cadangan menutup sepenuhnya sektor ekonomi dilaksanakan kerajaan ke atas industri yang sedang beroperasi ketika ini. Malah sehingga kini ada pengilang masih perlu membayar pinjaman, sewaan premis dan gaji pekerja, katanya dalam satu kenyataan. Azman berkata pekerja di sektor tersebut penting dan mereka gusar bagaimana untuk meneruskan kehidupan apabila dibuang kerja jika ahli persatuan tidak lagi mampu menanggung kerugian. Katanya masalah kewangan juga akan memberi kesan kepada keharmonian dan kesihatan mental sekeluarga. Oleh itu, PPI-PBM berpendapat langkah total lockdown tidak sesuai buat masa ini. Sebaliknya, kerajaan perlu menumpukan usaha mempercepat pembekalan dan pengedaran vaksin selain menguatkuasakan pematuhan SOP oleh masyarakat di semua peringkat, katanya. Sebaliknya, semi-lockdown pula sukar berjaya untuk membendung COVID-19. Pengarah Komunikasi Amanah Negeri Melaka, Jamzuri Ardani, mengambil contoh sektor pembuatan dan rangkaian modal sosialnya supaya Makcik Kiah dan Pak Mat faham. Kalau kilang dibuka, ibu bapa yang bekerja di kilang perlu hantar anak kecil ke taska. Kalau taska tutup, mereka tak boleh pergi kerja. Siapa nak jaga anak-anak? Jadi, kalau kilang buka,
taska kena buka, katanya di Facebook. Beliau berkata jika taska dibuka, orang akan bertanya sama ada tadika juga boleh dibuka kerana pekerja wanita tidak mungkin akan meninggalkan anaknya yang berusia 5 tahun sendirian di rumah. Ramai juga murid tadika yang naik van untuk ke tadika. Jadi, perkhidmatan van untuk hantar anak-anak ke tadika juga perlu dibenarkan. Bolehkah pengasingan fizikal berlaku di kalangan kanak-kanak tadika di dalam van? Orang dewasa pun sukar nak dikawal, ini kan pula kanak-kanak, tegasnya. Maknanya PKP sepenuhnya atau sekerat-sekerat kedua-duanya menimbulkan mudarat jika terus dikawal oleh kakistokrat. Yang pentingkan diri bukannya rakyat. Walaun dan Macai berteriak bahawa keadaan negara sangat teruk semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Sedang syok sendiri dengan kajian populariti Perdana Menteri tebuk atap sambil menikmati hidup bahagia 2 darjat yang hebat. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitahkan supaya semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di Johor mengadakan satu perbincangan khas berhubung COVID-19. Menerusi Facebook rasminya kemarin, baginda bertitah bahawa sejak kebelakangan ini, negeri Johor mencatatkan kes positif COVID-19 yang semakin tinggi. Menurut baginda, pihak pentadbiran kerajaan, semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Johor perlu memainkan peranan dalam memastikan penularan wabak COVID-19 segera dibendung dan pada masa yang sama, mereka yang terkesan hendaklah dibantu. Saya sedar akan ordinan darurat yang sedang berkuat kuasa menghalang persidangan parlimen dan DUN untuk dijalankan ketika ini. Namun, saya rasa khidmat ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Johor perlu digembleng untuk terus membantu rakyat yang terkesan akibat penularan wabak ini. Justru Sultan Johor menyeru diadakan pemesyuaratan yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Melalui perbincangan ini, semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri boleh memberikan buah fikiran dan pandangan masing-masing dalam membendung penularan wabak COVID-19 dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Johor. Titah baginda. Minggu lalu, polis menahan 20 orang anak muda yang didakwa terbabit dalam kejadian tunjuk perasaan di persimpangan lampu isyarat Pekan Parit Raja di kilometer 22.5 Jalan Batu Pahat, Kluang. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah, mereka yang berusia 16 sehingga 28 tahun itu ditangkap dalam operasi khas bermula jam 11 malam di sekitar daerah Batu Pahat. Operasi khas dijalankan polis ibu pejabat polis daerah IPD Batu Pahat itu bagi mengesan dan menangkap mereka yang terbabit dalam kejadian merusuh, membakar suar dan menaikkan kain rentang di Parit Raja. Siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku di persimpangan lampu isyarat di Pekan Parit Raja kira-kira jam 2 pagi, katanya. Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataannya melahirkan rasa kesal dan kecewa dengan penangkapan sekumpulan anak muda oleh pihak berkuasa di Batu Pahat baru-baru ini. Tekanan pihak berkuasa terhadap anak-anak muda yang melakukan protes di hadapan bangunan parlimen bulan lalu turut dikesalkan. Ujarnya, sebelum ini, satu himpunan aman yang dianjurkan Sekretariat Himpunan Tuntut Undi 18 yang disertai lebih 200 anak muda, kebanyakannya bukan dari kalangan ahli politik tetapi badan bukan kerajaan NGO dan aktivis telah diadakan di hadapan parlimen. Anwar turut menghargai usaha para peguam dan ahli parlimen dalam menawarkan bantuan guaman kepada mereka yang ditahan kerana menyertai himpunan tersebut. Apa yang kita saksikan sekarang adalah kegagalan yang nyata Kerajaan Perikatan Nasional dalam segenap segi dan sikap mereka dalam mendepani kritikan dan bantahan semacam ini hanya mencerminkan kelemahan kerajaan. Keengganan kerajaan untuk mengadakan sidang parlimen amat dikesali sementara proses demokrasi terus diinjak dan dinodai. Saya yakin sentimen bantahan seperti ini akan terus merebak, tegas Anwar. Walaupun Sultan Johor tidak menyebut mengenai protes rakyatnya sendiri di Batu Pahat, baginda nampaknya jauh lebih prihatin berbanding dengan Perdana Menteri tebuk atap ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gambir. Kita tidak tahu siapa di sebalik protes anak muda di Batu Pahat itu jika wujud dalang. Bagaimanapun, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkashi turut mengecam tangkapan terhadap mereka yang membawa kain rentang kerajaan gagal.
Tidak perlulah tahan dan dakwa anak-anak muda di Parit Raja Batu Pahat itu. Darurat juga tidak wajar disambung. Kalau bubar parlimen, lagi bagus. Negara lebih stabil jika kerajaan hari ini ada majoriti kukuh, tegasnya. Secara tersirat, Puan membayangkan kerajaan Tembok Atap akan tersungkur jika pilihan raya umum ke-15 diadakan pada saat ini. Kebisuan Muhyiddin terhadap titah Sultan Johor jelas membuktikan ketakutan Kerajaan Perikatan Nasional bukan hanya kepada pembangkang tetapi juga kepada UMNO. Sudahlah derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, takkan nak derhaka kepada Sultan Johor juga. Pengerusi Amanah Negeri Terengganu Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah menyelar pernyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung konsep penyelesaian dua negara dalam isu Palestin Zionis Israel. Menurut beliau, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, mestilah terlebih dahulu memahami masalah sebenarnya, bukan hanya bererotik tanpa kesungguhan. Apabila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masih bercakap isu penyelesaian cara penubuhan dua negara bagi masalah Palestin Israel, ia memberi gambaran memalukan yang kerajaan Malaysia hari ini ketinggalan perkembangan keadaan semasa isu Palestin dan perlu lebih serius, katanya dalam satu kenyataan. Beliau turut merujuk pada satu forum isu Palestin baru-baru ini yang melihat kedua-dua panelis dari MyCare dan Amanah berpendapat Muhyiddin telah ketinggalan bas dalam perkembangan Palestin. Menurut beliau adalah menjadi hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah negara mereka, right of return, dengan dikembalikan hak menghuni mereka di bumi Palestin. Dalam perutusannya pada 15 Mei lalu, Muhyiddin berkata, penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Malaysia menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Membidas kenyataan Muhyiddin itu, Raja Kamarul berkata, dunia umum tahu Israel telah menolak hak untuk kepulangan rakyat Palestin ke tanah asal mereka, malahan terus meningkatkan rampasan tanah Palestin dan membina rumah untuk orang Yahudi Israel di atas tanah tersebut. Yang terkini adalah usaha perampasan tanah Palestin di Sheikh Jarrah yang menimbul ketegangan semasa. Dinding halangan konkrit tinggi dibina untuk memisahkan keluarga rakyat Palestin. Terbaru juga, Human Rights Watch, sebuah NGO terkemuka antarabangsa, mengisytiharkan polisi Israel hari ini adalah berbentuk apartheid, iaitu dasar perkauman yang haram diamalkan, ujar Raja Kamarul. Beliau mendakwa rakyat Palestin di tebing barat tidak diberikan suntikan vaksin COVID-19 yang hanya untuk bangsa Yahudi Israel. Rakyat Palestin yang tanahnya dirampas dan dihalau dari rumah mereka, lalu bagaimanakah konsep right of return untuk penyelesaian dua negara two nation state hendak dilaksanakan? Soalnya, beliau juga membangkitkan mengenai beratus-ratus resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tentang hak Palestin yang telah dilanggar dan diingkari oleh Israel. Tambah lagi, Israel telah memindahkan ibu negaranya ke Baitul Maqdis dengan persetujuan Amerika Syarikat, termasuk juga Deal of the Century oleh Presiden Donald Trump yang mengenepikan lebih banyak hak rakyat Palestin. Penyelesaian dua negara, apakah yang Muhyiddin masih bercakap hari ini? Dunia umum telah mengetahui konsep two-state solution ini telah lama berkubur dengan tindak tanduk Israel dan juga sekutunya Amerika, bidas Raja Kamarul. Beliau turut menyindir Muhyiddin yang tidak dan belum lagi menghantar Duta Khas Timur Tengah Datuk Seri Hadi Awang ke negara-negara Arab untuk melobi sahabat baharu Israel seperti UAE, Bahrain, Sudan, Mesir dan Arab Saudi agar meminta mereka memainkan peranan merayu Israel mencapai perdamaian adil dengan Palestin. Selagi itu belum dilakukan, Malaysia belum kelihatan betul-betul bersungguh-sungguh serius dalam usaha membela Palestin hari ini. Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah dahulu menentang keras konsep penyelesaian cara dua negara, tetapi Perdana Menteri pula hari ini memperjuangkan konsep dua negara, sindirnya. Raja Kamarul mempersoalkan ke mana arah tuju dan pendirian Malaysia hari ini sebenarnya. Muhyiddin perlu faham keadaan semasa dan kedudukan Palestin sebenarnya sebelum membuat kenyataan yang boleh menjejaskan imej serta kredibiliti Malaysia di pentas antarabangsa, tegasnya. Kenyataan Raja Kamarul konsisten dengan pandangan Presiden Amanah Muhammad Sabu
dan naib Presiden parti itu yang menegaskan hanya ada satu negara Palestin dan tidak ada negara Israel. Masyarakat dunia perlu bersolidariti untuk menamatkan rejim apartheid Israel, bukan menghalalkannya dengan menyokong penyelesaian dua negara atau two-state solution. Raja Kamarul juga melihat kenyataan Muhyiddin itu membayangkan betapa kurangnya maklumat dan fakta semasa disampaikan kepada beliau oleh para penasihat kerajaan beliau tentang keadaan pemimpin Palestin dan isu Palestin. Beliau mengambil contoh kenyataan Perdana Menteri Tebuk Atak baru-baru ini yang menyatakan Ismail Haniyeh berada di Gaza semasa berhubung telefon dengan beliau, sedangkan seluruh dunia umum tahu tokoh pejuang Palestin itu telah bertahun terpaksa keluar dari Gaza dan tinggal di Doha kerana ancaman Israel ke atas nyawanya. Justru, jangan berang jika disindir dan diperlekeh pembangkang dan warganet kerana kalian sendiri sebenarnya kerajaan gagal, walaupun Muhyiddin dikelilingi 69 orang menteri dan timbalan menteri yang hampir kesemuanya hilang dari radar dan 3 duta khas Perdana Menteri yang makan gaji buta. Dalam suasana darurat yang dipaksakan pada rakyat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, jangan kita lupa kepada tauke-tauke besar yang tindakan mereka seumpama Belanda yang meminta tanah. Terkini dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia, WCT Holdings berkata ia berhasrat mahu mengendalikan lapangan terbang antarabangsa Subang atau lapangan terbang Sultan Abdul Aziz LTSAA di bawah pajakan. Menerusi Subang Skypark Sendirian Berhad SSSB, WCT yang dimiliki Tycoon Desmond Lim Siu Chun telah menyerahkan kertas konsep kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada 1 Mac lalu. Lapor bernama WCT mahu singkirkan MAHB. Cerita Desmond Lim ini macam Belanda minta tanah. Konsesi dia sekarang hanya ke atas ruang perniagaan. Dalam cadangan baharu, dia minta diperluaskan bagi merangkumi keseluruhan lapangan terbang Subang seluas 1,200 ekar untuk selama 71 tahun hingga 2092, kata tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin dalam satu hantaran di Facebook. Menurut A. Kadir, tauke-tauke besar tahu kerajaan Tebuk Atak Perikatan Nasional semakin hari semakin terdesak di segi kewangan dan sanggup menjual harta negara kalau kena harganya dan manis gula-gulanya. Perdana Menteri Mahiddin Mat Yassin atau Muhyiddin rasanya tidak peduli lagi apa yang rakyat jelata kata sebab dia sudah tahu yang dia tidak disukai dan tidak dihormati ramai. Jadi, apa yang hendak dipedulikan lagi mengenai integriti dan populariti? Katanya, beliau mendakwa Muhyiddin dikepung dan diasah oleh warlords Datuk Seri yang nampaknya langsung tidak peduli apa yang rakyat jelata kata seperti Muhammad Azmin Ali, Hamzah Zainuddin dan Abdul Hadi Awang. Demi survival, dia akan buat apa sahaja untuk menang pilihan raya umum akan datang sebab kekalahan bererti dia dan konco-konconya akan disiasat dan mungkin dihadapkan ke mahkamah atas pelbagai tuduhan, ujar bekas penasihat media Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. A. Kadir berkata Desmond Lim tahu yang kerajaan tersepit dan dia ada cara untuk mengambil kesempatan seperti yang dia lakukan sejak zaman pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad lagi. Kita kena tahu yang Desmond Lim ini sangat licik sehingga membolehkannya selamat dan maju tidak kira parti mana memerintah dan siapa jadi Perdana Menteri. Subang Skypark adalah antara lapangan terbang yang dikendalikan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang lebih 60% sahamnya dimiliki bersama oleh Khazanah, KWSP, KWAP dan PNB. MAHB, kata A. Kadir, telah mengemukakan cadangan pembangunan semula Skypark 3 tahun lalu, sedangkan Desmond Lim baru sahaja kemukakan cadangan pada kerajaan bulan April lalu. Lagipun pada bulan lalu juga WCT ditawarkan kontrak rundingan terus bernilai RM301 juta bagi membina segmen terakhir Lebuh Raya Express Pantai Barat. Apa istimewanya WCT ini? Soal A. Kadir. Mengulas mengenainya, A. Kadir berkata alasan yang tersurat hendak menjadikan Subang lapangan terbang bandaraya atau City Airport. Tapi yang tersirat adalah tanah seluas 1,200 ekar atau 2,5 kali lebih luas daripada pangkalan QDM Sungai Besi yang diswastakan pada Lim Kang Fu untuk mendirikan Bandar Malaysia.
Desmond Lim ini bukan pakar industri penerbangan tapi pemaju hartanah dan kompleks beli belah mewah. Kalau ikut kepakaran, MAHB adalah pakarnya. Kita tengok siapa Perdana Menteri Kerajaan Melayu Islam Mahyadin akan utamakan, bilioner Desmond Lim atau jutaan rakyat jelata yang melabur dalam MAHB melalui KWSP, KWAP dan skim amanah saham PNB. Tegas bekas ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu. Carian Jom Channel mendapati rupanya sebelum ini WCT telah terlibat dalam satu kes pertikaian dengan MAHB berkaitan projek sistem penyejukan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2. Menurut laporan akhbar DH, dalam satu proses timbang tara, anak syarikat WCT Segi Astana diperintahkan oleh mahkamah membayar 74 juta ringgit kepada MAHB. Jumlah 74 juta ringgit yang perlu dibayar kepada MAHB itu berdasarkan caj bulanan tetap bagi air sejuk untuk sistem penyejukan dari Mei 2014 hingga September 2020 yang bernilai RM958,849. Selain itu, Segi Astana juga perlu membayar RM894,072 kepada MAHB berkaitan kos perundangan dan lain-lain yang berkaitan menurut laporan. Menurut CGS CIMB Research, WCT dijangka hilang 47% daripada keuntungan bersih syarikatnya bagi tahun kewangan 2021 susulan keputusan timbang tara tersebut. Berdasarkan proforma, perkara itu meningkatkan kerugian JV yang dilaporkan pada tahun kewangan 2020 sebanyak RM94 juta kepada RM122 juta. Ia secara tidak langsung turut meningkatkan anggaran jumlah kerugian bersih tahun kewangan 2020 sebanyak 11% kepada RM211 juta berbanding RM191 juta. Dengan andaian perkara itu turut memberi kesan kepada tahun kewangan 2021, kerugian tambahan JV dijangka akan mengurangkan keuntungan bersih tahun kewangan 2021 sebanyak 47% daripada RM44 juta kepada RM23 juta, jelas CGS CIMB Research seperti dipetik. Pelik tetapi benar, selepas curang dengan MAHB, kini mahu menyingkirkan GLC tersebut. Wah, ini benar-benar seperti Belanda minta tanah. Menurut MAHB, carangan pengambil alihan konsesi oleh WCT akan menyebabkan kerugian yang dianggarkan pada GLC tersebut bernilai RM11.9 bilion. Sebelum ini, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan kerajaan Tebuk Atap agar tidak menggunakan darurat untuk menjual lapangan terbang Subang. Semua ini dibuat pada masa darurat, jadi tak perlu dibahaskan di Parlimen, dakwa Salahuddin. Jika penswastaan ini benar-benar berlaku ketika darurat, keputusan ini amat menyedihkan. Apa pandangan tuan-tuan? Adakah ini namanya perancangan licik dalam urus niaga atau penjarahan licik harta negara? Jangan sesekali lupa kerana rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.